Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Noper Channel. Mengejutkan dan menggempakan, pemuda MCA disiasat kerana dikatakan membuat kenyataan yang berbau fitnah dan juga berita palsu. Mengejutkan sahabat semua. Kenapa MCA ini sehingga ke hari ini begitu berdendam sekali dengan parti DAP? Adakah mereka ni merasakan DAP ini saingan mereka, sedangkan DAP sekarang dan mereka sendiri MCA ini berada dalam satu kerajaan perpaduan. Jadi apa yang mereka lakukan ini seakan-akan mereka ini terlebih daripada pembangkang. Kalau begitulah sikap dan tindakan mereka, eloklah MC ini keluar daripada kerajaan perpaduan dan memberikan sokongan kepada pembangkang, PAS dan juga Persatu dan juga Gelakan. Jadi sahabat semua, saya ingin memberikan sedikit update berkaitan dengan isu ini, kenyataan daripada Ketua Penerangan Ketua Penerangan MC ini selepas beliau diambil keterangan, disiasat sebentar tadi. Jadi tanpa buang masa, izinkan saya untuk membaca kenyataan media ini. Pemimpin MCA beri keterangan terkait dengan dakwaan katil JMB. Jadi mari kita lihat kenyataan media ini sahabat semua. Ketua Penerangan Pemuda MCA Neo Chu Siong diminta hadir memberi keterangan di IPD Sentul selepas ahli Parlimen Kepung Lim Lip Eng dari DAP membuat laporan polis terhadapnya. Jadi Ketua Penerangan Pemuda MCA Neo Chu Siong hadir di IPD Sentul hari ini untuk memberi keterangan berkait dengan dakwaan kartel JMB yang dikaitkannya dengan seorang wakil rakyat DAP. Neo tiba kira-kira jam 10 pagi tadi dan selesai memberi keterangan 30 minit. Selepas itu yang turut ditemani Ketua Pemuda MC Ling Tiang Sun dan peguamnya. Neo berkata beliau diminta hadir selepas laporan polis dibuat terhadapnya oleh ahli Parlimen Kepung Lim Lip Eng dari DAP berikutan hantaran di Facebook berhubung kartel JMB. Katanya kes ini bukanlah berunsur fitnah atau mahu malukan sesiapa. Kes ini memang wujud. Bagi saya sebagai seorang ahli parlimen, beliau sepatutnya menjelaskan isu ini kerana turut menyebabkan seorang pegawai khas kepada beliau. Jadi bagi pandangan pemuda MC ini, katanya ini bukan kenyataan yang berunsur fitnah. Jadi kalau bukan berunsur fitnah apa? Berita palsu, menghasut atau apa. Jadi mungkin agak sewel sikit kepala pemimpin-pemimpin daripada MC ini, atau adakah mereka ni begitu berdendam dengan DAP sahabat-sahabat semua. Kalau kita lihat kenyataan-kenyataan daripada presiden mereka, timbalan presiden mereka seringkali menyerang Perdana Menteri, menyerang kerajaan, dasar kerajaan, apa yang kerajaan lakukan dan sebagainya. Bukan mereka memberikan pencerahan, tapi mereka pula mencurahkan minyak di api. Seperti itu yang mereka lakukan. Tambah lagi, jika ada perkara yang tidak betul, maka jawab secara terbuka, bukan dengan melaporkan kepada polis terhadap saya yang menyanyikan kepada beliau bagi pihak orang awam, katanya di luar perkarangan IPD Sentul. Satu persoalan lagi sahabat semua, katanya, jika perkara itu tidak betul, maka jawab secara terbuka. Kebiasaannya, kalau individu itu rasa difitnah, dikaitkan dengan berita palsu, apa tindakan yang seseorang itu perlu lakukan? Yaitu buat laporan polis. Takkanlah buat kenyataan saja, sudah buat fitnah, sudah menyebarkan berita palsu, dibiarkan begitu saja. Sekali buat, kalau hanya diberikan penerangan, pastinya mereka akan buat lagi. Seperti mana di PRK Kuala Kubu Baharu, pemuda MC membuat fitnah, kononnya video membabitkan calon daripada kerajaan itu memburukan UMNO dan sebagainya. Sedangkan video itu video lama. Kita boleh nampak ada saja isu yang mereka lakukan, ada saja isu yang mereka buat kalau ada pilihan raya kecil di Dun Kuala Kubu Baru, sekarang ini Sungai Bakap. Jadi sebelum ini FMT melaporkan penduduk sebuah kondominium bersatu strata di Mount Kiara, Kuala Lumpur membuat laporan kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia berhubung dakwaan penyelewengan dan salahguna kuasa oleh jawatan kuasa pengurusan bersama JMB kediaman itu. Wakil penduduk Zulhilman Sulaiman mendakwa pengurusan JMB yang baru dilantik 18 bulan lalu dipercayai mengadugrakan kontrak penyelenggaraan bernilai RM3.3 juta tanpa proses tender kepada syarikat tidak bertauliah dan tidak pernah diaudit sejak 2013. Laporan dibuat Zulhilman itu menyusul penularan dakwaan kartel JMB yang didedahkan MCA kartel berkenaan didakwa mencampuri urusan pelantikan kepimpinan JMB dan Perbadanan Pengurusan bersama JMC. Jadi mengulas selanjutnya berkata sekiranya Lim berpendapat dakwaan tidak benar,
beliau boleh mengambil tindakan undang-undang. Agak funny. Jadi sekarang ini apa tindakan yang dibuat? Adakah melaporkan kepada pihak berkuasa itu bukan satu tindakan undang-undang? Bangang, bodoh betul. Jadi katanya lagi sekiranya beliau merasakan kenyataan saya bertanya mengenai dakwaan sekarang ini bersifat fitnah, maka perkara ini boleh dibawa ke proses perundangan dan beliau boleh saman saya. Iyalah, ya selepas buat saman, selepas buat laporan, polis sudah siasat. Kalau polis sudah menyiasat, ya bahwa apa yang didedahkan itu ataupun difitnah itu tidak benar, barulah dia boleh membuat saman. Senang untuk dia menang dalam saman. Adakah perkara begini mudah untuk difahami oleh rakyat biasa seperti saya pun tidak difahami oleh pemimpin ataupun ketua penerangan daripada IMSI ini? Adakah beliau ini begitu dangkal sekali? Adakah begitu cetek fikirannya? Jadi janganlah guna kuasa polis semata-mata nak buka kertas siasatan terhadap saya yang berniat hanya nak bersuara bagi pihak rakyat, khususnya penduduk kondominium di Mon Kerah katanya. Ini kan prosedur biasa. Pertamanya buat laporan polis siasat, ya, dan apabila didapati siasatan itu tidak ada turut terkait dengan individu yang didakwa itu, barulah dia buat saman. Ya, apabila buat saman, saman akan dibawa ke mahkamah buat keputusan. Siapa yang buat fitnah akan dijatuhkan hukuman. Tidakkah itu satu proses SOP yang selalu digunakan pakai? Jadi jelas sahabat semua, bagi saya, walaupun pemimpin pemuda daripada MCA ini berkata seperti itu, supaya sebenarnya ya kita boleh hidu ya ada niat yang cuba mereka buat di sana. Seperti mana juga salah seorang juga pengkhianat daripada parti DAP. Hari ini beliau membuat kenyataan, ya, pendaftaran Urimai Ramasamy akan pertimbang untuk saman kerajaan. Siapa yang tidak kenal dengan individu ini? Kalau di PRK Kuala Kubu Baru, beliau menghasut rakyat komuniti India untuk memboikot. Akhirnya tidak dilayan. Apabila tidak dilayan hari ini, kononnya pendaftaran Urimai, sebuah parti yang mereka cuba buat ini belum mendapat kelulusan. Hari ini pula mereka cuba untuk saman kerajaan. Ramasamy ini bekas pemimpin DAP dan juga bekas timbalan ketua menteri di Pulau Pinang. Sekarang ini mereka apabila tidak berkuasa, tidak lagi bersama dengan kerajaan, mereka pun menyerang kerajaan. Jadi pengerusi penaja parti bersepakat hak rakyat Malaysia Urimai Ramasamy mengancam untuk mengheret jabatan pendaftaran Pertubuhan Ros dan Kementerian Dalam Negeri itu ke mahkamah kerana berdiam diri mengenai status pendaftaran partinya. Kerajaan Madani yang diketuai Perdana Menteri menampaknya berfungsi berdasarkan retorik dan propaganda. Tengoklah sahabat semua. Ya, Ros ini ya berdiri di atas tugasan mereka sendiri, ya, tidak dikawal oleh mana-mana, khususnya Perdana Menteri. Tapi akhirnya apa yang dia cuba lakukan? Dia cuba mengaitkan Perdana Menteri kita. Untuk apa sebenarnya? Untuk apa sahabat semua? Kita boleh nampak permainan politik kotor, politik sempit, politik perkauman yang cuba dilakukan oleh individu ini. Katanya lagi, jika keperluan demokrasi minimum untuk pendaftaran pun tidak diberikan kepada parti politik, maka apa jenis demokrasi yang kita bincangkan? Soalnya dalam satu kenyataan. Pada 27 November 2023, Ramasary mengumumkan perubahan Urimai selepas keluar dari DAP atas alasan hilang kepercayaan terhadap konsep parti politik berbilang kaum. Parti politik berbilang kaum yang wujud sekarang tidak mewakili kaum India. Contohnya DAP dan PKR adalah berbilang kaum dengan ramai ahli India. Tapi apakah keadaan ahli India dalam parti ini? Soalnya mereka pemimpin India tidak boleh bercakap. Mereka perlu mematuhi arahan kepimpinan parti, lebih fokus kepada kaum masing-masing. Inilah sahabat semua, ya. Bila tidak berkuasa, bila hilang kuasa, maka kalau dahulunya dia begitu mengatakan dia sangat menghormati DAP, parti yang membawa beliau sehingga ke hari ini, tapi hari ini bila mana tidak lagi bersama dengan parti, kononnya hilang kepercayaan. Sebenarnya beliau ya yang membuatkan dirinya sendiri itu dipecat, dibuang dan sebagainya, karena gila kuasa dan sebagainya. Itu pandangan saya. Bagaimana dengan Anda sahabat semua? Anda boleh berikan komen ya di dalam ruangan komen. Jadi terima kasih, izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan tak apa kangkap 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dadah, tanya selera. Sekian daripada Alright Nampak Channel. Dan kita berjumpa lagi. Bye-bye.